Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan peringatan supaya kita berteruskan kegiatan ibadah bersama keluarga sempena Nisfu Sya'ban dan berikutnya. Saya nak mulakan dengan isu bantuan prihatin nasional ini. Pertama, kelemahan database itu yang jelas kerana orang kaya, ahli parlimen dan orang yang gaji 20-30 ribu pun dapat. Ya. Dan jumlah ini nampak bertambah. Ini kelemahan besar kerana dana ini kalau serah pada mereka. Saya cuma menyeru supaya siapa yang tidak punya kelayakan pulangkan balik. Ya. Saya sendiri semak, takut-takut termasuk dalam bantuan prihatin nasional, tapi ternyata tidak. Tapi kalau masuk pun, saya ingat dari segi moral, salah untuk kita terima. Saya nak mulakan seperti biasa, jawab beberapa soalan secara ringkas. Pertama, Cura Jasmadi Budin bertanya tentang kedudukan pekerja asing. Seperti mana saya sebut semalam, bila turun ke kampung Sekambut Dalam ini, beberapa kawasan, ada juga keluarga miskin dari pekerja dari Indonesia, tak boleh keluar dan menghadapi masalah. Atas pertimbangan kemanusiaan, kita harus bantu. Begitu juga sekarang ini ada tuntutan daripada kelompok mereka kerana larangan ini menyebabkan mereka itu tidak dapat pekerjaan harian. Kerajaan harus juga pantau dan sekurang-kurangnya berikan kemudahan dan makanan yang basic supaya tidak mereka menjadi menghadapi masalah dengan keluarga. Saya lihat sendiri, memang bukan ada-adakan. Ada orang bangkitkan ini soal nasionalisme, kita bantu negara ke rakyat. Kita nak buang gimana? Dia nak pulang tak boleh, kenderaan tidak ada, pengangkutan terbatas. Dalam keadaan sekarang, pertimbangan kemanusiaan harus mengatasi yang lain. Saudara Said Mehda tanya, mengenai nampak tenang saja walaupun dikhianati kawan. Saya di mahkamah bila hakim tanya, saya jawab macam senyum dalam tangisan. Tapi sebenarnya kalau kita tahu, pelajari sejarah, itu dalam tiap perjuangan ada pengkhianatan. Ada puisi Taufik Ismail yang mungkin saya bacakan esok. Itu satu peringatan yang baik. Jadi kalau kita tahu, yang nak kita perjuangkan apa? Saya ulang, keadilan, tolak rasuah, tolak nepotisme, tolak kronisme. Nak betulkan sistem supaya perundangan, badan kehakiman bebas, media bebas. Ini terpaksa bertempur dengan golongan elit penguasa yang besar. Bila kita sebut anti rasuah, kita hadapi bukan orang-orang kecil, kampung, bukan ahli majlis, Tun, Tan Sri, Datuk Seri yang besar-besar, yang punya kepentingan nak jaga kepentingan diri mereka dan keluarga mereka. Kerana mereka juga terlibat dalam banyak hal rompakan, penipuan dan kronisme dan sebagainya yang tak dapat mereka pertahankan. Bukan maksud saya nak bongkar ini semua. Saya nak pastikan kita tadbir dengan baik, dengan jujur, dengan ikhlas dan jaga kepentingan rakyat. Jadi kalau kita faham begitu, ya ada orang bila diberi kuasa umpamanya, kumpul banyak kekayaan. Sebenarnya pastikan lantik orang-orang tertentu yang boleh jaga kepentingan dia. Ya, katalah kalau dulu Badan Kehakiman atau SPRM. Jadi bila orang-orang itu terlantik, dia rasa dia terpelihara. Rasuahnya tidak akan dia bongkar. Ini sistem bobrok yang merusakkan negara. Dan ini yang harus kita betulkan. Jadi Saudara Said Mehda, tenang, kita terus dalam perjuangan kita untuk perbaiki. Ya. Ada lagi ni soalan dari Nur Azli Azizi. Ini katanya dulu PH mengatakan
wang tak cukup, walaupun hutang 1 trilion ya, sekarang disahkan oleh menteri hutang lebih daripada 1 trilion. Saya bukan anggota pentadbiran PH ya, saya hanya ahli parlimen. Tetapi angka-angka ini akan dibahaskan dalam sidang parlimen. Sebab itu sidang parlimen itu penting. Kalau tidak, orang masih guna angka tanpa dicabar, dipersoal dan dijawab. Begitu juga angka pakej ransangan pemulihan ekonomi COVID-19. Sebab itu kita minta dia segerakan sidang parlimen untuk bahas. Kalau tidak, dialah cakap dan yang soal-soal gitu tak payah jawab. Dia diam aja. Kalau sosial media sosial bantah pun ya lebih kurang begitu. Tapi kalau di parlimen, kita bertanggungjawab pastikan jumlah itu betul. Ya. Itu disebut principle of accountability, pertanggungjawaban. Kalau kita nak demokrasi, demokrasi itu harus juga ada pertanggungjawaban, democratic accountability. Kalau tidak, kita boleh khianat, kita boleh rampas kuasa, kita boleh rasuah, kita tak perlu jawab. Saudara Syaza Rizan tanya pendidikan dan pidato Soekarno. Ya, saya bernasib baik kerana guru-guru saya, ustaz sejak di kampung, di sekolah kebangsaan Juara Ceruk Tok Kun, kemudian Stowell, kemudian Malay College, Sekolah Kangsa. Saya ada barisan guru-guru yang sangat dan penuh dedikasi. Dia anggap guru dari zaman sekolah sehinggalah sekarang. Kalau dia masih hidup, dia masih cikgu kita atau our sir. Termasuk saya ingat Tan Sri Rahman Ashad, mantan Ketua Pengarah Pendidikan. Syed Bakar, pelukis di Taiping. Muzaffar Tid, Allahyarham, guru sejarah yang baik. Umpamanya. Jadi orang-orang itu banyak mempengaruhi. Pidato tentulah saya dengar juga ucapan Soekarno yang agak di antara pemidato yang boleh memukau. Tetapi bagi saya kalau ditanya umpamanya ada beberapa kursus dikenali oleh Sah Hakim, bila ada yang tanya, saya kata tak payah kita pura-pura nak ikut style orang. Kita mesti ada keikhlasan, bicara dari keyakinan kita, ada ilmu, baca, janganlah yang berucap itu lebih kurang ilmu daripada orang yang dengar. Ya, jadi orang boleh nilai lah. Betul kalau kita sudah ikuti kadang debat di parlimen sama ada jawapan menteri ke atau soalan ahli parlimen, orang boleh nilai. Ini sebabnya perlu kita membaca. Muhammad Ali Abdullah ini tanya pasal zon merah COVID dan sebagainya. Ini pertimbangan keselamatan dan kesihatan. Ya, dan saya ikuti, saya tidak mau bantah. Cuma kita juga tahu beberapa persoalan sudah dibangkitkan sekarang. Ya. Dan ini mungkin saya akan cuba ulas kemudian esok atau lusa. Kita tahu orang itu positif atau negatif berdasarkan test. Ya. Positif COVID-19 kerana test. Tapi keupayaan kita menguji berdasarkan test kit itu terbatas. Jadi jumlah kita itu apakah jumlah yang benar atau jumlah yang berdasarkan ujian. Ada umpamanya Ketua Pengarah Kesihatan kata ada 19 orang yang dikesan positif tapi tidak tahu dari mana puncanya, di mana pengaruhnya dan apa pertemuan dan hubungan sosial dalam masyarakat. Itu semua membimbangkan kita. Jadi bagi saya tak pandang remeh soal ini. Saya anggap ini satu ujian dari Allah SWT, satu malapetaka yang harus kita tangani dengan baik, dengan persiapan yang cukup lengkap dan tidak gopoh, tidak guna sandiwara politik untuk tarik minat orang. Ini soal survival diri, keluarga, masyarakat, negara. Ya, malah kemanusiaan itu sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan. Malam ini sebenarnya saya lebih cenderung untuk mengupas apa yang pernah saya lontarkan sejak tahun yang lalu, iaitu DNA 23. Dan dengan COVID-19 ini,
menekan dan memaksa kita untuk menerima kenyataan keperluan apa yang disebut keperluan mendesak menentu soal masa depan kita melalui DNA, digitalization, ya. Ini yang disebut to embrace the inevitable digitalization of our lives. Ini kalau dalam lihat yang pengalaman lalu, saya banyak kempen hal-hal ini, ya. Tetapi dan ini umpamanya dilakukan di negara China, umpamanya keupayaan dia. Dengan ada ini, kita cakap bazar Ramadan. Dia senang haramkan, batal. Itu bukan penyelesaian dia. Itu hanya sebahagian. Tetapi kalau kita ada program digitalization ini, yang kita lontarkan sejak DNA 23 dulu, ialah mempersiapkan golongan yang berpendapatan kecil juga. Tentunya di kalangan yang atasan, syarikat besar, saya tahu, ya. Tetapi petani, nelayan, penjajah kecil, penjual nasi lemak dan sebagainya. Kalau kita latih mereka dan persiapkannya ini, dia boleh jadi online. Ya, sendiri boleh. Saya lihat tadi semalam di Segambut Dalam, ada yang buat online sama-sama kawan-kawan mereka di kampung. Siapa yang mau order nasi lemak. Ya. Tetapi ada juga yang dibuat melalui macam bazar Ramadan ataupun sebelumnya, ya, Grab Food ataupun saya tidak mahu hanya khusus monopoli mana-mana syarikat, ya. Kita ada Get Orders, ya, yang saya tahu kan kosnya akan lebih murah. Dan saya juga mengesyorkan bahawa syarikat-syarikat ini kalau orang terpaksa gunakan sekarang, terutama bagi golongan yang kecil pendapatan rendah ini, gunalah skim yang lain supaya tidak mengenakan kos yang tinggi. Kerana banyak syarikat ini mengenakan kos yang tinggi. Dan oleh kerana Mahkamah Bandaran atau kerajaan negeri tolong membantu, saya fikir di antara syaratnya ialah mengurangkan secara drastik kos itu. Ada juga umpamanya apps yang lain. Dulu saya banyak popularkan dari mylorry.com, ya. Ini kelompok anak muda. Saya tengok pun tak confidence dengan peringkat awal, ya. Tapi tengok rupanya mylorry.com ini dia boleh kumpulkan. Ambil foto tadi yang tadi saya nak. Ini saya bawa Mitch Kapoor. Mitch Kapoor ini salah seorang pakar yang banyak membantu dan menasihat saya sebagai rakan. Dulu bila kita perkenalkan DNA 23 ini, dan kita cuba lihat umpamanya usaha anak-anak muda dalam bidang ini dan memberi galakan dan sokongan kepada mereka. Dan masa itu Menteri Gobind Singh Teo telah memulakan, termasuk memastikan persiapan National Fiberization Project, iaitu meningkatkan keupayaan yang disebut digital upskilling and training for vulnerable groups. Ini saya tekankan banyak sebab apa masalah dia? Digital ekonomi sekarang ni dengan COVID-19, soal makan, soal minum, soal pengangkutan. Umpamanya kita ada sini My Rapid Tab. My Rapid Tab tu kalau kita pergi ke apps dia, terus kita dapat umpamanya mana perjalanan yang paling sesuai yang diambil dalam tempoh yang dekat dan dengan kos yang kita tahu, ya. Jadi saya bagi contoh umpamanya Get Orders, mylorry.com, My Rapid Tab, ini semua dalam cabaran digital teknologi. Saya balik kepada pengalaman negara China, ya. Dengan sekarang ini bila berlakunya COVID-19, terutamanya Wuhan, bila ditutup, peningkatan penggunaan online dan digitalization ini meningkat dengan begitu tinggi sekali, memuncak. Jadi maknanya masyarakat itu dipersiapkan. Apa kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kerana jurang bandar dan desa itu terlalu lebar. Jadi kerana kesenjangan ini, orang nelayan di Port Dickson
ataupun petani di Tanjung Karang ataupun di Kapit atau di Lawas tidak akan punya kemudahan ini. Sebab itulah semasa kita buat DNA 23, kita pesan. Pertama, untuk menjayakan ekonomi dan kemakmuran masyarakat seluruhnya, digital teknologi ini mesti ditingkatkan. Kedua, jangan izinkan digitalization ini menyebabkan jurang itu melebar. Kalau saya boleh rumuskan dalam bahasa Inggeris, umpamanya, the basic flaw of digitalization is that it would lead to further inequality because of clearly there is a gap between the urban elite and the rural poor, and particularly in the rural heartland, which means there must be a clear concerted government policy to provide the basic facilities and amenities. And this must be done consciously by political leaders, by NGOs, societal leaders, because otherwise you will breed this inequality which becomes problematic in the medium and the long term. Jadi oleh yang demikian, umpamanya saya cuba di Port Dickson umpamanya mengadakan beberapa program pengkomputeran di sekolah, kemudian latihan kepada anak-anak muda tentang digital technology. Ini untuk anak-anak sekolah dan juga untuk program di pejabat Parlimen Port Dickson itu untuk melatih mereka. Kalau tidak, kesenjangan berlaku. Bagaimana kita boleh bantu? Saya sebut tadi bazar Ramadan, itu online ya. Nelayan sekarang ini macam Cameron Highlands, kita dah dengar tak boleh campak makanan. Kalau ada teknologi, orang tahu betul-betul siapa nak beli, berapa kos dia, berapa kos boleh diturunkan, dan orang tahu harga dia. Yang orang tengah yang lintah darat yang kita bincang dulu, ini dalam teori ekonomi Engkau Aziz dari dulu ya. Sebab kemiskinan itu kadang-kadang tak ubah ya. Modal kurang, dan oleh itu low productivity, daya pengeluaran yang rendah, kemudian pemasaran yang lemah, irregularities in the marketing infrastructure, itu semua boleh dibaiki kalau ada digitalization. Maknanya nelayan di Kuala Selangor tahu berapa harga di Pasar Borong Selayang. Dan kalau dia jual dengan harga lebih murah, orang boleh berkumpul di Kuala Selangor ataupun di tempat lain dia diatur dengan harga yang boleh diturunkan. Ya. Dan ini berlaku kalau kita ada app. Banyak negara yang perkembangkan. Saya harap kerajaan hari ini dapat juga memastikan ini kerana ia memikirkan soal golongan yang berpendapatan rendah. Orang cakap digital teknologi ini, betul saya pergi ke iFlix umpamanya. Dan saya bangga kerana inisiatif ini tempatan dan nampak berkembang baik. Ya. Ada pula filem Daulat, saya tak nonton lagi tapi melalui iFlix lah ya. Tapi maknanya ada keupayaan. Tetapi kita harus gerakkan syarikat-syarikat tempatan yang berjaya ini, terutama kalau lokal, itu beza. Ya. Malah bila NEC datang umpamanya ke Malaysia, bila berjumpa saya tanya pandangan, saya beritahu, kata dalam program sosial dia, CSR, buatlah di sekolah dan dia pilih beberapa sekolah menengah dan rendah untuk memberikan bantuan. Maknanya biar sekolah rendah atau menengah tu yang agak di desa lah, yang di kalangan orang susah. Kita ni kadang-kadang nak lihat sekolah anak cucu kita saja. Ini masalah kita. Jadi kemudahan tu baik. Tetapi kesenjangan itu berlaku. Itu saja concern. Tapi yang lainnya, yang penting seperti mana pengalaman di China, Taiwan dan juga sedikit di Singapura, ialah kalau ini perkara baru. Seperti mana yang disebut oleh penyair Irish ini, W.B. Yeats. Sistem kita sekarang ini dah porak-poranda. Tak usah propaganda. Orang tahu sekarang. Orang dapat lihat. Umpamanya bantuan prihatin
berselerak. Masalah kewangan, masalah ekonomi negara, masalah hutang, masalah pertumbuhan dari tinggi dulu. Masa saya dulu 9-10%, turun 4%, sekarang turun negatif 1-2%. Tak pernah gitu. Ya. Ini yang disebut oleh W.B. Yeats seolah-olah things fall apart, the center cannot hold. Ya. Jadi kalau begitu, kita kena cari jalan. Joseph Schumpeter, pakar ekonomi terkemuka tahun 30-an dulu, pernah menyebut bila kita hadapi masalah besar begini, kita jangan duk fikir nak repair sikit-sikit. Menteri ni buat begini, menteri begini. Dia kena penyelarasan dan satu keputusan, pengurusan dan keputusan yang tegas. Ini saya ulang tiap malam memang, ya, dan jelas. Umpamanya kalau nak sebut digitalization setelah COVID-19, kalau nak serah, ini bukan kerja kementerian, bukan kerja kejabatan, ini kerja penyelarasan peringkat tertinggi. Ya, ini disebut sama ada kita terima ini sebagai masalah atau kita cari jalan merobohkan yang usang yang lama ini dan perbaikinya, yang disebut oleh Joseph Schumpeter sebagai gale of creative destruction. Ini satu aliran yang datang, ya, pengaruh, dan kita gunakan kemusnahan dan kerusakan destruction ini untuk menemukan cara lebih kreatif. Ya. Dan ini memerlukan bukan pemikiran lama ikut jabatan, ikut ini, tak boleh. Dia kena satu pendekatan baik. Umpamanya perkara yang kecil, bazar Ramadan tutup, itu dari segi kesihatan, dari segi ekonomi, dari segi pendapatan rakyat, dari segi, ya, jadi semua ini kena dipikirkan. Ya. Kita jual ikan online ke, jual ikan ikut beli dengan melalui motorcar tanpa berhenti, dengan syarat penjual ini uji terlebih dahulu, ada tesnya dulu, dan siap sarung tangan, siap mask. Semua ini boleh dilakukan. Tapi ini bukan perkara biasa. Ini bukan yang difikirkan 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Ini fikiran dan keutamaan sekarang. Jadi saya ingat memadai ini dulu. Pertama, saya telah jawab beberapa soalan. Keduanya, saya nak tumpukan tentang digitalization yang saya sendiri dengan kawan-kawan utarakan DNA 23 dulu. Tujuannya bukan ambil alih peranan kementerian masa itu Gobin, tak. Peranan ialah untuk mendesak dan menggesa supaya kemudahan digitalization ini dan teknologi digital ini merebak luas ke semua peringkat. Kebimbangan saya paling besar ialah kesenjangan itu meluas. Kita cakap digital teknologi hanya di kota-kota besar, di kalangan orang kaya, di kalangan orang elit. Tetapi tak sampai ke kampung dan desa. Kalau nak sampai, kemudahan mesti ada, prasarana mesti ada, latihan mesti ada. Dan kita mesti ada program yang jelas menggalakkan mereka. Dan ini bagi saya hasrat untuk melakukan dengan cara yang telus, yang transparent. Ya. Tetapi command dia mestilah dari pusat yang jelas. Ini keadaan yang agak luar biasa. Creative destruction. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.